Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di tempat yang dipanggil sebagai Qom Ad-Dekka, di mana di dalam bahasa Arab dipanggil juga Qom Ad-Dekka, juga dikenali sebagai Qom El-Dika. Ialah sebuah kawasan tapak ekologi di Iskandaria, Mesir. Qom Al-Dekka awal ialah kawasan kediaman yang kaya dan kemudiannya ia merupakan pusat sivik utama di Alexandria dengan kompleks mandian, auditorium dan juga teater. Hari ini Qom Ad-Dekka ialah tapak ekologi di atas tanah terbesar dan paling lengkap di Alexandria. Ia menyediakan sejumlah besar bukti ekologi kehidupan bandar di Mesir di zaman Rom. Ini adalah kawasan Qom Ad-Dekka. Mengikut sejarahnya, zaman Rom awal bertarikh dari abad ketiga ke abad yang pertama hingga ketiga Masihi. Mengandungi struktur awal yang dipelihara dengan baik. Dalam tempoh ini, Qom Ad-Dekka mengandungi terutamanya vila besar. Pada akhir abad ketiga, kawasan ini telah rosak teruk oleh gabungan pencerobohan. Sebenarnya, zaman pemerintahan di Alexandria ini, yang pertama zaman Ptolemaic, iaitu bermula daripada abad yang kedua hingga pertama sebelum Masihi. Yang kedua zaman Rom awal, iaitu abad pertama hingga kedua Masihi. Zaman Rom Byzantine, abad yang ketujuh, 4 hingga ketujuh Masihi. Zaman Islam awal, kurun ke-8 hingga ke-13 Masihi. Teater Rom adalah merupakan teater Rom kecil yang digunakan untuk pelbagai bentuk hiburan. Ia telah dibina pada abad yang keempat dan berjalan sehingga abad yang ketujuh. Penggunaan awalnya mungkin untuk mesyuarat majlis, bandaran serta hiburan. Bentuk hiburan yang tepat di teater tidak diketahui, tetapi terdapat bukti untuk persembahan muzik dan gusti. Selepas pembinaan kompleks akademik, teater itu mungkin juga menganjurkan aktiviti akademik seperti pidato awam dan pidato retorik. Pembinaan teater ini dibuat daripada mamar yang dikitar semula daripada struktur lama. Dinding dan juga ruang depan diperbuat daripada batu kapur. Di bahagian atasnya terdapat deretan lanjur yang tidak dapat ditandingi. Dikitar semula daripada struktur lain. Dan ini adalah kawasan teater. Di sebelah teater ini adalah merupakan auditorium yang kita lihat sekarang ini. Kompleks akademik ini terdiri daripada sekurang-kurangnya 20 auditorium jumlahnya, ataupun dewan kuliah, di mana dibahagikan kepada 2 kumpulan ataupun tempat pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai pengesahan ekologi tentang banyaknya kajian retorik, falsafah dan perubatan di Alexandria pada abad ke-5 hingga ke-7 Masihi. Yang kita lihat, batu berwarna merah ini adalah merupakan kompleks mandian yang telah dibina pada abad ke-4. Walaupun tarikh sebenar tidak dapat dipastikan. Kemudian, dianya telah dibina semula selepas gempa bumi pada tahun 447
dan juga gempa bumi pada tahun 535. Kau nak turun tu lah. Ini adalah kawasan tangki air yang membekalkan air untuk mereka menggunakan tap mandi sebelah sana. Sekarang kita menuju ke Villa of the Bird ataupun Villa Burung, dan kita nak tengok macam mana mamar lukisan burung masih kekal hingga sekarang. Ini adalah pintu masuk ke Villa of the Bird. Kalau kita tengok sini, Villa Burung ini ialah sebuah villa pada zaman Rom dulu. Ia dikenal dengan mozaik yang dipelihara dengan baik. Villa of the Bird ini ialah salah satu daripada 3 villa yang terletak di tapak Kom Adeka di Alexandria, yang terletak di taman ekologi seluas hampir 40,000 meter persegi. Daerah kediaman taman di sepanjang ketinggian timur bermula pada zaman Rom awal abad pertama hingga ketiga. Villa ini masih mengekalkan lantai mozaik dan pelan lantai asalnya selama berabad-abad. Walaupun yang ini kita tengok sudah pecah, tapi masih ada lagi kesannya. Tetapi 4 ini masih kekal dalam keadaan yang asal. Villa burung ini adalah sebenarnya diambil daripada beberapa ekor mozaik, beberapa ekor burung yang terdapat di mozaik yang menonjol dari segi gambarannya hingga sekarang. Dan inilah dia tinggalan kerajaan Rom Mesir dahulu yang masih dikekalkan ataupun masih kekal sehingga ke hari ini, yang dapat kita saksikan pada hari ini. Ini adalah muzium terbuka yang terdapat di Kom Adeka, di mana barang-barang yang terdapat di sini adalah merupakan yang telah diperolehi di dalam laut, berhampiran dengan Qal'ah Qitbih. Okay, nampak? Ini antara barang-barang yang mereka perolehi 1, 2, 3. dan telah dibawa kemari untuk dipamerkan di bahagian muzium terbuka ini. Ini adalah seti 1 oblis. Bahagian ini telah diselamatkan pada tahun 1995. Ukiran obelis sekarang kira-kira 4 meter, tetapi keseluruhan ketinggian asalnya dianggarkan kira-kira 8 meter kerana bahagian bawah telah hilang. Kita tengoknya bahagian bawah tu sudah hilang.
Dikatakan obelisk ini berpasang dan pasangannya masih di bawah laut. Obelisk ini adalah 4 sudut, sebahagian besarnya terputus dan mempunyai bentuk silinder. Ini disebabkan oleh bahan rapuh kuartz, sejenis batuan metamorif, dan akibatnya terhakis apabila terletak di bawah laut. Atas sebab ini, perkataan yang ditulis atas batu hanya sebahagian yang boleh dibaca. Walau bagaimanapun, hieroglif iaitu tulisan formal yang dipakai oleh orang Mesir purba yang merangkumi gabungan unsur-unsur logogram ataupun abjad dan juga abjad. Pada batu asas kekal dengan ketara, kita boleh mengesahkan nama pertabalan dan nama kelahiran seti 1. Ini dia tulisannya. Nampaknya tertulis pada batu asas bahawa obelisk ini didedikasikan untuk Dewa Heliopolis. Menurut tulisan di obelisk, ianya telah dipindahkan ke Alexandria oleh Raja Ramses II. Kalau kita baca tulisan ini, memberi makna bahawa ia telah dipindahkan oleh Firaun Ramses II. Seti 1 juga adalah digelari sebagai Sitos 1, iaitu seorang Firaun Mesir kuno dinasti yang ke-19 yang juga merupakan putera kepada Ramses I dan Ratu Sitre dan ayah Ramses II. Tanggal kekuasaannya yang sebenar masih samar dan belum jelas, dan pelbagai sejarawan mempunyai pandangan waktu yang berlainan. Namun tahun sekitar 1294 hingga 1279 sebelum Masihi yang paling umum diguna oleh ahli sejarawan pada masa ini. Di samping 1290 hingga 1279 BC. Dan inilah dia obelisk yang merupakan persembahan kepada dewa. Tetapi pasangannya diyakini masih terdapat di dalam laut. Wah,